Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do 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 ba do yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So, belum lama lagi yang Masya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua follower dan yang menonton video ini. Okey, so seperti dijanjikan minggu ni atas permintaan kita buat satu lagi topik yang indikator yang selalu digunakan dalam pasaran iaitu Bollinger Band. So, Bollinger Band ni ialah apa? So Bollinger Band ni dia terdiri daripada dua standard deviation. So kita startlah dengan pengasas dulu. Pengasasnya ialah John Bollinger. Bollinger Band dia bukan band nyanyian macam Bon Jovi semua kan. Dia Bollinger Band ni ialah getah. Band tu mewakili getah. Nanti Abang Syed akan terangkan apa itu fungsi dia. So dia ada dua standard deviation. Okay. Nasihat kita cakap ialah line ni lah. Satu negatif, satu positif. Okay. So apa tu nanti kita akan cerita lagi dekat contoh dia nanti. So tertengah dia ada SMA. Minggu lepas kita ada belajar masa SMA kan. So kita akan guna SMA dalam ni. SMA yang digunakan adalah SMA 20. So apa kegunaan Bollinger Band? Kita nak tahu kat mana tahap ekstrim kegunaan je. Habis. Okay, kegunaan. So tahap ekstrim kat mana Tahap ekstrim counter tu. Okey. Lepas tu dia ingin mengukur volatility Okey. So tanpa berlengah buang masa lagi, Abang akan terus tunjukkan contoh bagaimana nak menggunakan Bollinger Band Oh, dah share dia. Okey, tak apa, baru nak share. Okey, so ni yang Abang Syah tu tadi. So Bollinger Band ni diasaskan oleh John Bollinger. Dia ada dua standard deviation line satu negatif, satu positif, SM20. Kegunaan dia untuk mengukur tahap ekstrim dan volatility dalam market Okey, so tanpa melengahkan masa kita terus buka contoh share ni yang chat Okey. So ini ialah contoh satu kaunter yang menggunakan kaunter yang ada di bursa yang itu dapat minat kan. Ramai orang mematikan kaunter ni kan. So ini ialah MGRC. So ini kita gunakan cash scanner lah. So cara nak guna ni ialah Abang Syak buang ni dulu. So cara nak guna ialah kita pergi ke indikator. Kita type je Bollinger Band ataupun scroll di bawah dia akan ada Bollinger Band Ambil yang ni bukan yang bawah ni So ambil ni Bollinger Band. Okey. So inilah yang kita kata Bollinger Band. So yang atas ni ialah standard deviation positif. Yang bawah ialah negatif, tengah ni SMA 200. Okey, apa kegunaan Bollinger Band ni? Bila dia begitu besar, dia maknanya tahap volatility sangat tinggi. Okey, so tahap volatility sangat tinggi tu maknanya normally dia ni lah terlalu ekstrim lah. Okey. So contoh macam ni, bila dia terlalu banyak kan, dia punya band pun jadi besar. Dan bila dia buat accumulation, dia akan mula mengecut. Okey, so simple je. Bollinger Band ni normally orang guna untuk mengukur volatility lah. Volatility dengan ekstrim. So bila kat bawah, kita akan panggil oversold.
Okay, kat atas kita panggil overbound So cara nak guna dia Bollinger Band ni, satu ialah cara dia ialah kita buat buy bila dia cross MA20 ataupun middle band ni. Okey. So bila cross middle band ni dan bila kita boleh buy, then layan sampai contoh ni sampai dia langgar upper band. So bila langgar upper band ni bukannya kita jual, kita standby tunggu reversal So kalau kadang-kadang dilanggar sekali, hari kedua, ketiga dia naik lagi. Okay, so bila dilanggar Bollinger Band upper band, kita standby. Okay, bila call reversal baru kita keluar Okay, so satu lagi, bila dilanggar upper band, dia akan jadi dia macam getah. Bila kita tarik dia ke atas, dia akan ke tengah balik. So apa jadi bila dia langgar upper band, dia akan cari balik line tengah ni. SMA 20. Okey, sama juga bila dia jatuh Bila dia jatuh cucuk band bawah, okey, dia akan tolak balik langgar cari SMA 20 balik. Okey, so ini cara nak menggunakan Bollinger Band. Nampak dia jatuh je, dia bocor dia band bawah, dia akan cari balik band tengah Okey, so inilah cara dia. Okey, normally Bollinger Band ni dia ada dua cara lah. Tiga cara nak guna So sama ada ambil balik ke bawah ataupun kat tengah. Satu lagi cara ialah kalau kita contohnya kalau kita buat tapping yang lebih kecil, contohnya 5 minit kan. So contoh So macam ni, bila dia jatuh, ekstrim jatuh, dia bocor, dan bila nampak reversal kita boleh tumpang. Okey, sebab dia bila bocor dia akan tarik balik pergi SM20. Itu satu cara lah. Bila market terlalu jatuh begitu ekstrim, kita boleh gunakan cara ni. Okey, iaitu kita bila nampak dia bocor, kita boleh tunggu reversal, kita boleh tumpang. Okey, contoh kalau kes ini kalau kita nampak ni jatuh, bila dia dah boleh buat bila dia buat reversal kat sini, kita boleh tumpang ke sini. Okey, dan dia layan sampai kat atas ni. Sampai tadi nampak bila dia bocor, dia akan jatuh bawah balik. So simple dia guna Bollinger Band ni. Satu lagi cara ialah bila dia squeeze bila Bollinger Band squeeze, contoh lah. Ni contoh dah. Bila dia tiba besar dia squeeze kan, dia squeeze je, tiba-tiba ada volume, dia langgar bowling band atas ni. Ini ialah tanda dia dah mula ada momentum. Okey, kita boleh ni lah buy, layan sampai atas. Okey, maknanya cara dia ialah cari bila dia squeeze so bila dia squeeze, nampak bila dia squeeze dia akan mula, bila dia buka dia akan terbang. Okey, tapi hati-hati, kadang-kadang ada orang dia decide squeeze dia boleh tak ada certain case bila dia squeeze dia jatuh. Macam ni tak ada contoh Sekejap. Kita tengok satu contoh, try Hong Seng. Sebab tu bila dia squeeze, kita tunggu dia punya confirmation Contoh ni bukan bahasa nak beli So tengok Hong Seng. Tunjukkan bila dia squeeze macam ni So okey, ni Hong Seng. Ya, masa tu saya cari aku pada contoh kita boleh Japan. Hong Seng pun tak ada contoh jatuh macam ni lebih kurang. Dia squeeze kan, orang ingat dia squeeze nak naik. Tak, kadang-kadang squeeze lagi tak ada reversal. Normally masa akan tanda dekat dia punya backup point dia. Contoh sini backup dia, ni dia punya support. So backup dia mungkin orang sini. So kalau dia tak backup, kita jangan masuk dulu. Jangan masuk waktu dia squeeze. Masuk lepas dia tunjuk momentum mana ada minat belian. So dia backup sini baru beli. Okay, so tapi ni contoh bila dia squeeze,
Pada squeeze kan, tiba-tiba dia buka, dia terbang. Dia squeeze, dia buka, terbang. So nak cari, okay, so satu lagi contohnya Abang Syah ingat dulu Sedania. Sedania. Tak boleh ke? Okay, so Sedania. Ni, nampak? Bila dia squeeze, bila dia ada momentum, backup berlanggar band tu, dia terus terbang. Okay. So pada squeeze, okay, kita cari bila squeeze ni dulu. Sama lah bila kita, even kalau kita ambil taffel kecil pun, kita tengok kalau dia squeeze, kita perhatikan dulu. Sebab apa? Kita tahu kan fasa dalam fasa pergerakan chart, dia ada accumulation, dia ada markup. So sini lah accumulation area di mana harga mengumpul. So kat sini kalau kita beli accumulation ni, kita tak tahu bila nak pergi. So dan dia akan buat markup. So bila markup ni kita boleh tumpang. Okay, bila tumpang. Tapi bila dia buat distribution, kita kena standby. Standby. Daripada bila dia buat markdown, kita keluar lah. Okay, so dalam situasi ni nampak dia bila dia screen dia macam buat accumulation. Okay, so kita cari ialah bila dia buat squeeze ni. Bila buat squeeze ni, kita tunggu masa dia ada momentum. Jangan masuk. Mungkin kalau you masuk kat tengah ni, takut you tunggu bertahun-tahun. So itu satu contoh yang menggunakan Bollinger Band. Simple dia guna Bollinger Band. Normally orang yang gunakan Bollinger Band ni tadi pun ada bila dia jatuh, contoh jatuh sampai lower band. Kan, sampai lower band ni, nampak reversal, make sure nampak reversal sebab kita tak tahu, mungkin kita beli kat sini, kita beli tanpa tengok reversal, dia jatuh lagi. So make sure jatuh ada reversal at least macam bowling, contohnya macam hammer ataupun bullet gaffing, then baru kita tumpang. So nampak dia sampai dekat extreme area, dia tak boleh dia dah sampai atas ni, getah tu tarik dia ke tengah balik, tapi dia sebab itu extreme jatuh dia jatuh tu sampai ke lower band. Sampai lower band, nampak reversal, you nampak reversal, makan satu candle ni ataupun dua candle, you boleh tumpang. Naik sampai atas ni, you jual balik. Okay, jatuh balik, nampak sampai sini kalau you beli, you tak nampak tak dia tak jatuh, dia tak naik. Sebab apa? Tak ada reversal yang kuat. Make sure you tahu reversal kuat. Jatuh ni apa? Nampak ada reversal tu, dia bertumpang. Okey. So far yang tu jelah yang nasihat kita pasal Bollinger Band. So Bollinger Band ni normally orang yang gunakan ialah orang yang intraday. Intraday maknanya orang yang mencari kat mana climax, selling climax, buying climax, so dia orang nak tumpang. Okey. So untuk sesuai untuk orang yang ni lah intraday ataupun fast trade. Untuk swing, Abang Syah lebih recommendkan you all guna MA lah. Tapi tak kisah, terpulang pada cara you all. Yang penting you all dapat manage you punya risk. Itu lagi paling baik, paling penting. Okay, so kita tengok satu counter yang tengah dekat atas. Apa counter dekat atas? Kita try power root. Ya, itu power root. Try power root lah ni. Power root. Apa tu? Transit kan. Kita tengok. Transit. So transit contoh So kita masukkan Bollinger Band. Okey, so nampak kat sini. Bila dia jatuh dekat extreme area, ini maknanya negatif kan. Lower band. So dia dah mula buat candle kecil ni kan. Normally yang ni Abang Syah akan ajar lah. Yang ni siapa yang nak nanti insyaAllah. Tapi dengan syarat you all join suka masalah. Nanti Abang Syah akan ajar. Abang Syah akan share macam mana nak tahu selling pressure tu dah habis ke tak. Okay, so normally kita tengok based on ni lah. Dia punya volume dah semakin
volume dia candle dia makin kecil tapi ni bukan buy signal kita tunggu esok hijau. Supaya kat sini you all boleh sampai lah nak beli sebab dia dekat extreme area So bila sampai sini you all layan. Satu lagi cara ialah you all tunggu dia break MA20, no problem. Sebab break MA20 maknanya you all boleh swing. Dia boleh layan lama sikit. Macam minggu lepas kita punya share lah. Kan kalau langgar MA20 kita boleh layan lama sikit kan. Selagi tak break MA20 tu kan. So bila dia break MA20 pun you boleh layan. Tapi kalau you beli kat sini lagi awal lah. So you layan all the way. Nampak? All the way sampai sini dah langgar extreme area. Dah cucuk kan. Cucuk. Lepas tu dia bagi satu candle lah. Siapa saja kat sini you beli separuh pun you dah boleh jual dulu lah. Ataupun dia makan candle ni you jual dulu lah untuk you protect dia punya keuntungan. Okay, yang ni bukan protect modal protect keuntungan you all. So ada volume, ada merah, volume bagi candle merah yang besar. So itu adalah reversal yang kuat lah reversal yang kuat. So you kuat dulu lah. Okay, tapi kalau you all menggunakan MA20 maknanya you all memang jadikan key swing kan. Tak apa, saya jadikan MA20 sebagai support. You all boleh layan lagi. Layan all the way, once dia break MA20 you jual dulu. Okay, tak ada masalah. Okay, dan dia langgar balik, dia tembus balik, you masuk balik. So all the way sampai atas. Adakah pernyataan sini dah sampai extreme area? Kita tak tahu lagi. Tapi nampak macam dah sampai, cuma dia boleh pergi lagi. Nampak? Dia bocor tapi sebab ada momentum dia pergi lagi. Nampak? So kalau ikutkan Masya, volume masih padu lagi untuk pernyataan sini. InsyaAllah dia kuat lagi lah. Tapi ni kesalahan Jabri, ni contoh kita nak baca, nak tengok indikator kan. So satu lagi peta sini sebab dia dia backup pattern sini ada backup pattern. So nampak bila backup pattern memang counter tu akan pergi dengan mantap ni Okay, so yang tu je. Okay, pada atas permintaan kepada siapa yang masih baru yang nak Abang Syab bimbing selama 2 bulan so boleh PM Abang Syab dekat Telegram Abang Syab Saham. InsyaAllah Abang Syab akan bimbing dalam masa 2 bulan. Lepas tu Abang Syab akan masuk dalam grup serta Abang Syab di mana kita orang akan study hari-hari lah sebab Abang Syab memang jadi study hari-hari. Cuma Abang Syab bukan hari-hari tengok komputer kita study smart maknanya kita kerja macam biasa tapi kita tahu dah counter mana yang nak jalan, kita standby, kita tunggu set signal, buy signal, kita beli, lepas tunggu set signal. Okay, so tujuan Abang Syab nak cari geng-geng untuk study je sebenarnya. Okay, dan Abang Syab tahu dalam market ni ada yang masih baru, so boleh PM Abang Syab, tak ada masalah. So boleh minta tolong you all sekejap follow ni follow Abang Syab punya page semua Abang Syab Saham so Abang Syab Saham InsyaAllah InsyaAllah next video kita akan cerita pasal Ichimoku King Kohyo so Ichimoku King Kohyo ni ialah indikator yang banyak digunakan oleh pedagang forex, tapi dia juga boleh digunakan banyak juga digunakan di sebagai dalam stock market Okay, so next video kita cerita pasal King Kohyo dengan syarat you all subscribe, you all share, you all join Telegram Masya Okay, so sampai sini je. Thank you untuk waktu anda. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Okay, bye-bye.